Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan puan, kita telah masuk hari kedua pada bulan Ramadan dan marilah sama-sama kita bermuhasabah apa yang telah kita lakukan semalam dan hari ini. Kita boleh membina checklist kita sendiri. Antaranya tuan-tuan, kita mendirikan malam dengan solat tarawih, dengan qiyam dan sebagainya. Berapa banyak dah solat tarawih ataupun berapa banyak dah solat tahajud, solat taubat dan sebagainya yang telah kita lakukan dalam 2 hari ini. Begitu juga berapa banyak berapa muka surat Al-Quran telah kita baca dalam 2 hari ini. Kita masih lagi berada di awal Ramadan dan marilah kita rebut ada lagi 28 hari ataupun 27 hari Ramadan untuk kita merebut apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan sunnah tuan-tuan pada bulan Ramadan. Yang pertama, segera berpuasa. Maka kita segera berbuka puasa. Jadi penting kita jangan lambat-lambatkan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan sentiasa dalam keadaan baik selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani yang selalu melewatkan berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tuan-tuan, kita berbuka dengan tamak. Sebab itu Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan tamak. Jika tak ada, berbukalah dengan seteguk air, kerana ia suci. Yang ketiga, tuan-tuan, melewatkan sahur. Bersahurlah kamu, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kita cari masa hampir-hampir nak imsak kan, tapi janganlah nak imsak masih makan lagi tuan-tuan. Dan yang keempat, kita meninggalkan perkataan kotor, cercaan dan perkataan lara. Puasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum. Rasulullah SAW sabda, puasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa adalah menahan daripada perkataan sia-sia dan kotor. Yang kelima, kita menunaikan salat tarawih dan merebut ganjaran Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menghidupkan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surah Al-Qadar menyatakan atau Allah berfirman bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Menghidupkan malam, tuan-tuan. Yang keenam, kita menghidupkan malam. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala, Rasulullah menyatakan bahawa akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, kita memanfaatkan Ramadan dengan berzikir dan bersedekah. Rasulullah bersabda, apakah sedekah yang paling afdal? Pernah ditanya kepada Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal, tuan-tuan? Maka jawab baginda, sedekah pada bulan Ramadan. Yang ke-8, kita berdoa sepanjang hari ketika kita berpuasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat Ibn Majah. Dan yang ke-9, menghidupkan 10 malam terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tidak baginda lakukan pada bulan lain. Pada 10 malam yang terakhir yang tidak baginda lakukan pada malam-malam lain. Yang ke-10, tuan-tuan, iktikaf, terutama di 10 malam terakhir. Dalam satu hadis, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW sentiasa beriktikaf pada 10 malam terakhir. Dan dari Aisyah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan sehingga Allah mewafatkannya, kemudian diikuti para isterinya. Dan yang ke-11, tuan-tuan, tilawah dan tadarus Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, adalah Nabi SAW orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Dia, yakni Nabi, lebih pemurah lagi di dalam bulan Ramadan apabila didatangi oleh malaikat Jibril. Adalah Jibril bertemu Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan sehingga pagi dan mengemukakan Al-Quran kepada Nabi SAW.
Apabila Nabi SAW bertemu Jibril, baginda Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Semoga Ramadan tahun ini disambut dengan KPI berasaskan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang saya nyatakan 11 perkara tadi dapat kita lakukan sebelum Ramadan berakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.